Okey, kita mulakan kelas kita petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur nikmat atas izinnya pada petang ini kita dapat bersua lagi dalam kelas online Sahabat Sinergi Guru SSG yang kita sekarang sedang menghampiri bulan Ramadan. InsyaAllah dijadualkan esok hari, insyaAllah doa-doakan. Dan juga kita pada petang ini kita akan bersama dengan salah seorang penceramah kita iaitu Piu Akram dengan tajuk Amalan Sunnah Puasa Ramadan hari ini. InsyaAllah sebab kita nak masuk puasa dah ni, tapi kita start dengan Amalan Sunnah Puasa Ramadan dan esok kita akan bersama Piu Izzat berkaitan dengan persediaan Ramadan dalam suasana PKP. Jadi Alhamdulillah syukur. Yang kedua, ini adalah Piu Akram kita lah, ini mengimbau lah. Dahulu pada tahun 2016 beliau mendapat tempat ketiga dalam pertugas rumah lah, rumah tempat ketiga dan mute semua, tak masalah. Inilah kita punya rasmi kita Telegram, dan insyaAllah kita minta Ustaz Akram juga hari ini juga akan memberi kupasan berkaitan dengan amalan sunnah. Dan untuk itu mohon pada semua peserta untuk menyediakan pen dan kertas untuk mencatat sebab ikatan ilmu nak diikat dengan catatan. InsyaAllah kita catatlah ilmu kita. Bagus. Dah ada. Itu macam diary jabatan itu. Yang seterusnya, okey, disilakan Piu Akram untuk memimpin untuk bacaan doa. InsyaAllah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina. Warhamhuma kama rabbayana saghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat. Wa lil mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal amwat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma innaka afun karim. تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم فكحنا في الدين وعلمنا التأويل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة الحسنة وقنا عذاب النار فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, jazakallah pada Piu Akram atas bacaan doa tadi. InsyaAllah moga-moga kelas kita pada petang ini berjalan lancar, dipermudahkan, dan tuan-tuan dan perempuan juga yang berada di lokasi masing-masing juga dalam keadaan ketenangan, kebahagiaan dan kerahmatan. Dan sekiranya tuan-tuan yang menonton rakaman ini juga dikurniakan juga kerahmatan dan kebahagiaan insya-Allah. Dan pada hari ini memang kita akan bicara tentang amalan sunnah puasa Ramadan. Jadi banyak perkara tentang isu-isu berkaitan dengan puasa Ramadan akan timbul lah sekarang ni, akan popular lah balik. Buku-buku berkaitan Ramadan akan dibongkar, website-website tentang Ramadan akan ditengok balik, dan kita punya di WhatsApp group pun banyak berkaitan dengan Ramadan. Ada jadi musim je lah ni. Dan juga hari ini kita nak kupas berkaitan dengan sunnah baginda Rasulullah SAW. Apa dia kata dengan sunnah, yang mana yang buat itu sebagai adat dan sebagainya. Contohnya lah tentang pukul berapa nak bangun sahur. Ada orang kata kena bangun lewat malam, ada kata boleh pukul 3, ada pukul 4, pukul 5, ataupun setengah jam sebelum subuh, macam-macam lah. Ada juga anak-anak kita ni yang kata boleh tak dia tak nak sahur. Dia orang dewasa pun sebab apa? Dia nak makan terus, sebelum tidur makan, bangun-bangun subuh. Sebab apa? Yang jarang sangat kata tak boleh nak bangun waktu sahur, takut
tertinggal sahur atau tak sempat nak sahur, dia nak puasa masalah. Itu antara jugalah yang berlaku. Jadi tengok adakah sahur ni jadi sunnahnya pukul berapa, bila dan macam mana. Dan apakah yang harus kita hidangkan waktu sahur dan sebagainya. Begitu juga dengan berapa biji kurma yang nak makan ni, nak buka ni berapa biji kurma. 3 ke 7 ke berapa yang sunnahnya. Dan juga kurma yang jenis mana yang jadi sunnahnya tu, kurma apa, kurma dari India ke, dari mana, Iran ke, daripada mana, kurma daripada Madinah ke. Sekarang ni pun dah banyak online kurma. Bagusnya sekarang ni musim PKP ni orang jual kurma pun online, pakai OMPay lagi. Ada buat affiliate lagi kurma sekarang, subhanallah. Sekarang tak ada masalah nak dapat kurma dah ni. So kita tengok adakah kurma ni jadi sunnah yang perlu diamalkan dalam bulan Ramadan ni, insya-Allah. Dan juga waktu tidur juga. Bulan Ramadan ni tengok anak-anak kita di rumah contohnya, asyik tidur je manjang. Dah biasanya duduk ni aktif. Tiba masuk Ramadan tidur. Adakah tidur ni dibolehkan dalam bulan Ramadan ni? Adakah yang mana satu tidur jadi sunnah dalam bulan Ramadan ni? Tidur macam mana yang dikira sunnah? Dan adakah tidur panjang ke, tak berdosa ke, jatuh makruh ke, jatuh apa lagi? Okey, ini juga menjadi persoalan kita, masyarakat kita lah, yang tak putus-putus lah daripada zaman kita remaja sampailah kita dah ada anak remaja. Jadi isu ni banyak berlaku. Ini antara perkara-perkara yang popular yang dalam bulan ibadah bulan Ramadan ini yang menjadi pertelingkahan dan sebagainya. Tapi tidak masalah. Jadi petang ini kita akan dapatlah penerangan yang jelas insya-Allah daripada Al-Fadhil P.U. Akram untuk bercerita tentang amalan sunnah puasa Ramadan, insya-Allah. Jadi dengan itu majlis dengan segala yang persilakan yang bahagia Al-Fadhil P.U. Akram untuk terus memimpin kita punya majlis kita pada petang insya-Allah. Tafadhal, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masih kepada Ustaz Wan Zayu Hisham, sahabat lama yang juga guru pada kami sebenarnya. Banyak belajar ilmu pada Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. Amin. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Sihat ke semua? InsyaAllah. Dengar cerita di sana sini hujan ya. Mudah-mudahan hujan yang turun ini hujan yang dipenuh limpahan rahmat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, kalau masih ingat minggu lepas kita dikejutkan dengan kematian Allahyarhamah Ustazah Syadia Abbas. Siapa yang mengenali? Kami juga bersahabat dengan suami dia, Ustaz MK Azman. Apa yang saya terkejut bila mendengar berita ni adalah ialah kita dalam musim, selain daripada musim COVID-19, ujian kita ni, kita pula diperintahkan oleh pemimpin kita untuk perintah kawalan pergerakan. Tapi kita sedar bahawa kita ni sedang menuju memasuki satu bulan yang penuh kemuliaan Ramadan Al-Mubarak. Dan bila mendengar berita kematian Ustazah Syadia Abbas ni, sedarlah kita bahawa Ramadan yang dia lalui tahun lepas itu adalah Ramadan yang terakhir untuk dia. Sebab tu kita semua yang bertemu petang ni, tuan-tuan dan puan, kita tak boleh jamin bahawa kita akan bertemu dengan Ramadan. Walaupun Ramadan tu akan datang kurang daripada 3-4 jam lagi daripada sekarang. Sebab wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ajal kita telah tertulis, bila sampai ajal kamu la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidak akan diperlewat atau diperawal walaupun satu saat.
Jadi tuan-tuan dan puan, sebab itulah kita sangat berharap Allah Subhanahu Wa Taala menjemput kita untuk bertemu dalam bulan Ramadan yang akan datang, insya-Allah. Berkumandang azan maghrib kejap lagi, satu Ramadan lah kita, kan? Satu. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, Ramadan ni menariknya adalah hanya satu-satu bulan yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Sedangkan bulan-bulan lain tu pun penuh dengan kemuliaan. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi dan Allah nyatakan dalam Al-Quran sebelum pada itu, bahawa ada 12 bulan. Nabi perincikan lagi ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. 4 disebut sebagai 4 bulan haram. Maknanya semua ada bulan kemuliaan. Bulan Zulhijjahnya, bulan Muharramnya, bulan Syawal, semua bulan-bulan yang ada kemuliaan. Rejab, Sya'ban. Tapi semulia-mulia 11 bulan yang lain, Allah tidak nyatakan dalam Al-Quran. Tapi Ramadan Allah jelaskan di dalam Al-Quran, sebagaimana ayat yang kita perempuan pun maklum, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, ila akhir ayat. Ramadan, bulan yang Allah nyatakan secara jelas di dalam Al-Quran. Sesungguhnya bulan Ramadan diturunkan pada Al-Quran dan sebagainya. Maknanya bulan Ramadan ni satu bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang dikurniakan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, kita nak kena rebut betul-betul bulan Ramadan ni. Kerana Ramadan ni adalah bulan yang para sahabat pernah memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk, ya Rasulullah, boleh tak kalau 12 bulan ni Ramadan semua? Punya teruja nak ada dalam Ramadan ni. Ya Rasulullah, boleh tak kalau setahun tu Ramadannya? Tak payahlah masuk bulan-bulan lain. Dan sebab apa? Betapa para sahabat ni sangat mengetahui kemuliaan dan fadilat, kebesaran ganjaran yang Allah kurniakan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Tapi kata Rasulullah SAW, tidak boleh. Mana Ramadan ni hanya dikurniakan sekitar 29 ataupun 30 hari dalam setahun. Kan? Ini sambil-sambil kita berceramah ni, saya nak tanya tuan-tuan perempuan, siapa kat sini tahu berapa tahun Rasulullah menunaikan puasa Ramadan? Berapa kali? Boleh jawab di ruangan chat kita ni. Sebab semua kena mute katanya. Kan? Sambil-sambil boleh jawab di ruangan chat ni. Rasulullah sempat berpuasa berapa kali? Maknanya kalau sekali tu setahun lah. Maknanya berapa tahun Nabi puasa, berapa kali Rasulullah dapat berpuasa bulan Ramadan? Sempat nak Google. Okay, saya bagi clue. Cluenya adalah Ramadan mula difardukan tahun yang kedua Hijrah. Tahun kedua Hijrah. Dan Hijrah ni maknanya selepas Rasulullah daripada Mekah menuju ke Madinah. Jadi sampai Rasulullah di Madinah tu tahun pertama. Tahun kedua Hijrah, Nabi SAW dengan para sahabat, barulah turun ayat, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, difardukan kepada kamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diperintahkan kepada umat yang terdahulu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Okey, kalaulah Ramadan, Nabi dan para sahabat mula puasa tahun kedua Hijrah, makna Nabi sempat puasa berapa tahun? Cik Puan Hafizah, 9 kali. Okay, lagi jawapan lain ada tak? Kan, ringkas cerita. Kan, terima kasih kerana mencuba. Sebab kita ceramah secara online ni, kita tak nampak muka pun tak nampak. Semua tak tunjuk muka ni. Saya seorang je nampak muka ni. Kan? Tunjuk muka, tunjuk muka. Kita kira mudah je. Rasulullah di Mekah berapa tahun tuan-tuan perempuan? 13 tahun. 13 tahun Nabi di Mekah, bermaksud 13 tahun sejak Rasulullah berumur 40 tahun menjadi Rasul. Kan? Kemudian selepas 13 tahun, berapa tahun Nabi di Madinah? 10 tahun. 9 tahun. Ya, kan?
9 tahun. Jadi Rasulullah di Madinah 10 tahun. Bermaksud kalaulah puasa difardukan tahun kedua, tolaklah setahun. Jadi 9 tahun Nabi Muhammad SAW sempat berpuasa di bumi Madinah sehingga akhir hayat Rasulullah lah. Kan? Bahkan para ulama menyatakan dalam 9 tahun tadi 8 kali, bermaksud 8 tahun Rasulullah pernah berpuasa selama 29 hari. Makna Ramadan pada zaman itu 29 hari. Sebulan. Setahun ataupun sekali yang Rasulullah puasa 30 hari. Mana betul lah jawapannya 9 tahun, ada 29 hari. Nabi 8 kali Rasulullah berpuasa 29 hari. Sekali Rasulullah berpuasa 30 hari. Ini kedudukan lah keadaan pada waktu itu. Jadi bayangkan tentera perempuan, kita ni Alhamdulillah kalau di depan saya ni berusia berapa dah? 40 tahun, 50 tahun. Ataupun mungkin terima kasih nota yang dibuat Puan Mas Liza. Betul lah tu. Maka kalau kita ni yang dah macam saya, usia saya 30-an lah. 30-an. Katalah tolak pi, tolak mai, akhir balik semua. Kurang-kurang kita dah puasa 20 tahun. Tentera perempuan mungkin dah puasa 30 tahun, 40 tahun. Bayangkan betapa besarnya anugerah Allah SWT mengizinkan helaan nafas kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi mudah-mudahan kita terus berdoa, membanyakkan istighfar untuk bertemu dengan Ramadan. Berbaki lagi 3 jam daripada sekarang, 3 ke 2 jam insya-Allah. Baik, jom kita tengok. Saya nak cuba berkongsi petang ni 5 perkara yang boleh kita praktikkan sunnah Nabi SAW di dalam bulan Ramadan. 5 sunnah Rasulullah di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Okey. Sebelum pada tu, kita nak kena jelas apa pentingnya kita mengamalkan sunnah Nabi SAW dalam bulan Ramadan. Apa penting dia? Sebelum tu kita nak kena membezakan apa maksud sunnah, apa maksud sunat. Saya yakin depan saya ni pun para asatizah, guru-guru yang saya muliakan, subhanallah, ni semua orang-orang yang bahasa orang muda, bahasa orang muda yang kasar sikit ni. Ya, tuan-puan kalau mati bila-bila masa pun boleh mati dalam keadaan senyum lah. Sebab apa? Anak-anak murid ramai. Ini satu jariah yang insya-Allah sangat selesa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya dibawa dengan penuh keikhlasan kepada Allah, insya-Allah. Amin. Kan? Baik, kita ulang kajilah sikit. Saya yakin apa yang saya sebut ni tuan-tuan perempuan pun ramai yang sedia maklum. Kita jangan keliru di antara sunat dan sunnah. Okey, baik. Puan Siti Rohayah, tak apa, clear katanya. Tak apa, mudah-mudahan ada jodoh kita bertemu lagi siri yang lain insya-Allah. Kan? Baik. Sunat adalah dari sudut hukum. Hukum melakukan sesuatu perbuatan dihukum sebagai sunat. Maknanya kalau buat dikurniakan pahala, kalau tinggal. Apa skrip? Saya ingat saya belajar sekolah dulu, minta maaf saya tak kata guru saya silap. Tapi yang sebaiknya disebut oleh para ulama, sunat ni buat dapat pahala, tinggal bukan tak berdosa, tinggal rugi. Kita kena didik anak-anak kita, keluarga kita, kaum kerabat, sahabat kita ni. Sunat ni macam mana? Sunat ni buat dapat pahala, tinggal rugi. Jangan tinggal is okay. Tinggal tak ada apa-apa. No. Tinggal adalah rugi perkara sunat. Sebab Nabi SAW adalah sebaik-baik makhluk, kekasih Allah yang sangat banyak amalan-amalan sunatnya. Kalau Rasulullah pun sebegitu banyak amalan sunat, apatah lagi kita umat Nabi Muhammad SAW yang bercita-cita untuk bersama Rasulullah di dalam syurga Allah kelak insya-Allah. Jadi kita kena clear begitu. Sunnah pula. Sunnah ni bagaimana tuan-tuan dan puan? Sunnah ni adalah amalan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Baik sama ada sunnah ini yang dilafazkan oleh Rasulullah. Sunnah ni kita sebut 3. Sunnah ni ada 3 pembahagian. Pertama yang disebut sebagai sunnah adalah yang diungkapkan, dicakap, disebut oleh Nabi SAW.
Ataupun dalam istilah kita nyatakan sunnah ni adalah qaulih, percakapan Nabi. Apa yang Nabi sebut itu adalah sunnah. Satu. Yang kedua, sunnah ini adalah fi'lin, perbuatan Nabi SAW. Apa yang Rasulullah lakukan. Contoh, tuan-tuan dan puan, dalam bab solat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Dalam perintah pensyariatan solat, Nabi Quran kata aqimis solah, dirikan solat. Tapi Quran tak perincikan macam mana nak solat. Maka Nabi sebut dengan mulutnya, percakapan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Baik. Kemudian ketika Nabi solat, Nabi fi'lin, perbuatan Nabi solat dilihat oleh para sahabat. Maka daripada para sahabat melihat perbuatan Rasulullah inilah dijadikan sunnah. Bagaimana sunnah Rasulullah solat. Begitu. Dan fi'lin, perbuatan Nabi yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, sunnah ni juga termasuklah takrir, pengakuan ataupun diamnya Nabi. Apa maksud dia? Nabi tak larang dan Nabi tak suruh. Biasa dalam kitab ulum hadis, bila bincang bab takrir ni, bagaimana ulama ambil contoh mudah, antaranya adalah satu ketika Rasulullah berjalan masuk dalam sebuah pergi ke sebuah tempat ataupun sebuah kawasan, sebuah perkampungan. Bertemu dengan para sahabat di situ. Nabi melihat sahabat di situ sedang makan biawak padang pasir. Ataupun bahasa Arab sebut biawak dhab. Kan? Mungkin Ustaz Wan yang pernah makan kot. Biawak dhab ni. Kalau tuan-tuan pergi umrah, turun daripada Taif, akan kita naik ke Taif, turun tu biasanya mutawif ni akan jamu dengan kedai nasi Arab lah. Jamu setalam. Kan? Saya pernah sampai sekali tu tengok talam sebelah, ya Allah, biawak dalam talam tu. Nasi Arab tu kemudian ada biawak kecil, rupanya biawak padang pasir. Sama zaman Rasulullah, bila Rasulullah tengok para sahabat ni dihidangkan dengan biawak padang pasir ni, ataupun kita sebut sebagai dhab, Nabi tanya, binatang apa ni? Lalu sahabat yang berada di situ kata, ya Rasulullah, ni dhab sekian, ni tempat kami ni, kami makan ni, gini. Lalu Rasulullah terus beredar daripada tempat tersebut. Makna Nabi tak kata, oh moleklah, makan, tambah. Ada lagi seekor. Nabi tak sebut gitu. Makna Nabi tak suruh dan galakkan makan dhab. Sedap ke Ustaz? Wallahualam, saya tak pernah makan. Saya pun geli nak makan. Yang kedua, Nabi tak larang. Nabi tak kata, apa makan dhab ni pelik, tak pernah dibuat orang. Nabi tak pernah sebut begitu. Maka Nabi tak suruh, Nabi tak larang. Perbuatan ini dinamakan sebagai takrir. Macam kalau saya salah boleh betulkan. Kita semua dalam proses menuntut ilmu lagi sebenarnya, termasuklah saya yang jahil ini. Rasulullah tidak melarang Sayyidina Bilal yang melakukan solat sunat 2 rakaat setiap kali selesai mengambil wudu. Nabi tak buat. Tapi Nabi tanya, wahai Bilal, apa amalan yang kamu buat sehingga kamu ni digilai oleh penghuni syurga Allah? Dan kamu ni jamin syurga dah. Lalu Bilal kata, aku tak buat apa-apa ya Rasulullah. Cuma adalah solat sunat 2 rakaat setiap kali selesai mengambil wudu. Nabi tak kata ya, Nabi tak kata jangan. Maknanya perbuatan tadi boleh dilakukan. Subhanallah. Ini gambaran umum tuan-tuan dan puan tentang kita nak membezakan sunnah. Mungkin tuan-tuan tanya, Ustaz, ada tak perkara sunnah yang jadi sunat? Ada? Ada tak perkara sunnah yang jadi sunat? Ada. Bahkan ada perkara sunnah yang menjadi wajib. Maknanya benda ni Nabi buat, maka para ulama melihat, disebabkan Nabi buat begini dan Nabi larang begini, maka sunnah ni jadi wajib. Ada sunnah yang jadi sunat. Tapi mustahil sunnah tadi menjadi benda yang diharamkan. Sebab sunnah ni yang dilakukan oleh Nabi, yang dicontoh, yang diteladankan oleh Rasulullah SAW. Baik. Saya nak tengok dalam satu hadis Nabi SAW. Teman-teman, kita boleh terus. Saya nak tanya dulu, setakat tu sunnah dan sunat ni clear ke? Kalau clear, tulis di chat tu
jelas. Tulis besar-besar. Tulis dekat chat tu, jelas Ustaz. Sebab saya, clear, cantik. Ustaz Muhammad Hanif. Dia S banyak tu, jelas. Puan Fauziah, Ustaz Nur Zaki, Alhamdulillah. Mantap. Macam-macam jawapan. Baik. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi secara marfu'. Kelebihan amalan di bulan Ramadan. Kita nak kena clear. Faham bos. Cikgu bagus. Tu dia, rancak terus. Alhamdulillah. Sebab tu kita nak clear, amalan sunnah yang kita nak pergi kejap lagi ni, ianya juga dihukum sebagai sunat di dalam bulan Ramadan. Saya ulang, amalan sunnah yang kita nak bincang kejap lagi ni, yang saya yakin tuan-tuan dan puan pun dah sedia maklum. Jadi kita cuma mengingatkan balik. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah perintahkan, berilah peringatan. Peringatan ini memberi manfaat kepada orang beriman. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabri. Sifat orang yang berjaya ni, orang yang tidak rugi, orang yang manfaatkan masa ni, dia ada ciri iaitu saling berpesan-pesan kepada kebenaran dan kesabaran. Baik. Bila kita faham amalan sunnah yang menjadi sunat dalam bulan Ramadan ni, ganjarannya besar tuan-tuan. Antaranya, man tatawwa'a fihi bi khaslatin min khisalil khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwah. Wa man adda fihi fariidatan kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwah. Apa dia tuan-tuan kalau nak tulis? Siapa yang melakukan amalan sunat dari cabang kebaikan. Makna siapa yang buat amalan sunat dalam bulan Ramadan, nilainya kaman adda fariidatan fi ma siwah. Kata Rasulullah, nilainya sama seperti melaksanakan yang fardu selain daripadanya. Siapa yang buat amalan sunat dalam bulan Ramadan, nilai dia macam melakukan amalan fardu. Sebab tu tuan-tuan dan puan, kalau boleh kita nak bertemu maghrib kejap lagi ni, ni bukan untuk orang lain lah, diri saya dan tuan-tuan dan puan semua. Kita ni kadang-kadang, saya tak tahu, saya sembang dengan kebanyakan orang, kita kadang lebih rajin solat sunat qabliyah ba'diyah ni ketika di masjid surau. Kalau kat masjid tu kan, kita rajin bangun solat sunat qabliyah 2 rakaat sebelum solat fardu. Kemudian habis sembahyang fardu, kita rajin bangun solat sunat ba'diyah. Ada orang tanya, Ustaz, okey ke macam tu? Tak ke jadi macam riak? Tak ke jadi buat sebab orang? Kan? Saya kata dah. Sebab kadang-kadang kita ni bila di masjid semangat. Orang ni bangun lah. Kenapa? Sebab suasana tu, bi'ah. Suasana yang timbul. Masalahnya bila di rumah, bila di rumah ni, kita hanya buat solat fardu je. Hilang qabliyah ba'diyah tu. Apatah lagi, kita dah masuk PKP Ramadan. Sebab kata Perdana Menteri, the new normal. Kita memulakan Ramadan ni di rumah, tarawih di rumah, solat-solat semua di rumah. Kita kalau boleh jaga solat-solat sunat. Sebab apa? Kaman adda fariidatan fi ma siwa. Solat sunat sebelum subuh, sebelum zuhur, lepas zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, selepas maghrib, sebelum isyak, selepas isyak. Apatah lagi dengan solat sunat tarawih. Ketahuilah, namanya solat sunat, niatnya solat sunat, tapi pahalanya kata Rasulullah seperti melakukan amalan fardu. Subhanallah. Maknanya banyak. Kemudian, وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ. Subhanallah. Siapa pula yang melakukan amalan fardu dalam bulan Ramadan? Kata Rasulullah SAW dalam hadis kita ni, kata Nabi, kaman adda 70 fariidah. Pahalanya, fadilatnya, ganjaran di sisi Allah seperti 70 kali ganda amalan fardu yang lain. Subhanallah. Maknanya solat subuh dalam bulan Ramadan, pahalanya seperti 70 kali solat subuh. Ganjarannya. Solat zuhur, asar, maghrib dan isyak. Itu kedudukan. Maka kita kena jaga. Kejap bateri laptop nak habis pula. Okey. Catat. Ini kita nak sebut sebagai kita punya intro supaya kita lebih bersemangat mengejar amalan-amalan sunnah yang juga dihukum sebagai jelas
dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Baik, yang pertama, jom kita masuk. Boleh kita? Okey. Saya sembang-sembang dengan Ustaz Wan pagi tadi. Bila kita buat ceramah online ni, kan, dikekok sikit. Selalu kita ceramah dalam dewan, dalam makna bertemu lah secara offline ni kan, subhanallah. Kita bolehlah suruh bangun kejap, picit kawan sebelah, kan, tengok muka kawan sebelah, tanya apa khabar. Ni boleh lah, tuan-tuan puan, kalau ada suami kat sebelah, tanya suami apa khabar, InsyaAllah. Baik. Pertama, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak lain tak bukan, kita mula yang mudah dulu. Rasulullah sangat gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Kan? Terima kasih Ustaz Muhammad Hanif. Tolong catat nota kat chat kita tu. Pertama, amalan sunnah Rasulullah adalah Rasulullah sangat gembira dengan kemasukan ataupun kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak. Nabi dan para sahabat. Mana taknya tuan-tuan dan puan, diriwayatkan Rasulullah dan para sahabat mereka berdoa 6 bulan sebelum daripada tu untuk bertemu dengan Ramadan. Subhanallah. 6 bulan. 6 bulan sebelum Ramadan tu dah mohon pada Allah untuk, ya Allah, bagilah kami ni bertemu Ramadan, bagilah kami bertemu Ramadan. Macam kita lah, macam kita dulu lah, mula-mula nak kahwin dulu kan. Semakin menghampiri saat akad nikah tu, kan? Macam saya lah yang baru 5 tahun perkahwinan ni, muda lagi, buat kata Ustaz Wan tadi, kan? Ingat zaman-zaman dulu kan, semakin dekat tarikh perkahwinan tu, seronok kita. Sebab apa? Hari yang begitu bahagia. Begitulah Rasulullah dan para sahabat semakin dekat dan akhirnya bertemu bulan Ramadan, mereka sambut dengan penuh kegembiraan. Baik, bagaimana? Okey, bagaimana? Kenapa Ramadan ni Nabi sambut kegembiraan? Sebagaimana kita sebut mukaddimah tadi, betapa hebat dan mulianya Ramadan. Baik, how? Bagaimana nak sambut dengan Ramadan dengan penuh kegembiraan? Antaranya, tuan-tuan, Rasulullah sambut dengan tak lain tak bukan penuh kesyukuran melalui doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Antara doanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini doa yang kita dah mula baca sejak daripada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Allahumma ballighna fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa barik lana fi Ramadan, dan berkati kami di dalam bulan Ramadan. Sekali lagi saya ulang, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Berkatilah kami juga dalam bulan Ramadan. Termasuklah para ulama salaf. Ulama salaf ni makna ulama terdahulu, tuan-tuan dan puan. Mereka juga berdoa dengan doa Allahumma sallimni li Ramadana wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Apa dia? Allahumma sallimni li Ramadana. Ya Allah, sejahterakanlah aku sehingga datangnya bulan Ramadan. Wa sallim Ramadana li. Sejahterakanlah Ramadan itu untuk aku. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Dan terimalah dariku ibadah pada bulan tersebut. Nabi membanyakkan doa ketika bertemu bulan Ramadan Al-Mubarak. Perempuan, ada satu doa yang diajar oleh para ulama, beberapa zikir ketika kita nak masuk Ramadan. Kalau ikutkan ulama susun detail, lepas solat sunat ba'diyah maghrib kejap lagi, ada satu doa yang panjang kita boleh baca masuk Ramadan. Saya akan tuan-tuan, insya-Allah kita boleh sama-sama cari doa tersebut. Cuma saya sebutkan secara ringkas, ialah Nabi dan para sahabat menyambut Ramadan dengan doa kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang kedua, Nabi gembira dengan Ramadan. Bagaimana Rasulullah buat? Nabi memperbanyakkan, Rasulullah dan para sahabat memperbanyakkan memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Memperbanyakkan istighfar. Kita memperbanyakkan istighfar, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita pun sedia maklum Rasulullah beristighfar sehari tidak kurang 70 kali.
kita apa khabar? Kan? Kita WhatsApp tidak kurang 70 kali. Istighfar belum lagi. Saya manjang kita ni dah. Tambah-tambah PKP pun, dah PKP pun kita masih gagal untuk istighfar sebanyak-banyaknya pada Allah. Betapa kita ni perlu bermuhasabah. Diri saya lah tu. Kan? Maka banyakkan istighfar. Yang kedua, memperbanyakkan juga solat sunat taubat. Dalam bab memohon keampunan ni, selain pada istighfar, kita memperbanyakkan solat sunat taubat. Mudah-mudahan kita masuk Ramadan ni dalam keadaan Allah membersihkan dosa-dosa kita. Ini yang boleh kita lakukan. Kemudian mungkin tuan-puan tanya, Ustaz, kaedah lain nak tunjukkan kegembiraan Ramadan ni bagaimana? Terpulanglah. Kan? Contohnya, macam kita, ya musim PKP ni kan, dia bila PKP ni dia lain sikit tuan-puan. Kami ustaz-ustaz ni pun, taklah ustaz mana saya pun. Saya kena bacalah apa pandangan ulama bila kita nak PKP Ramadan di rumah ni. Berpuasa di rumah, tarawih semua di rumah, tak ada lagi masjid surau kan. Antaranya kalau kita nak beli praktik, tuan-puan kita boleh cuba buat. Kita ada 26 orang sekarang ni. Alangkah indah 26 orang kita ni lepas ni kita terus bincang dengan suami isteri kita, ahli keluarga kita, macam mana kita nak design rumah kita tadi supaya rumah tadi adalah rumah yang sangat gembira, rumah yang sedang menghidupkan suasana kedatangan Ramadan Al-Mubarak. Antaranya adalah kita mempersiapkan tempat khusus untuk solat sunat tarawih kita dan solat fardu yang lain lah. Mempersiapkan tempat khusus. Tuan-tuan di depan saya ni 26 orang kita ni, kalau ada di rumah kita tu ada bilik lebih rezeki. Terus jadikan bilik tu sebagai surau ataupun musalla kita. Jangan usik. Okay, kenapa? Ke hujung nanti saya bagi tahu. Dia ada kaitan dengan tempat iktikaf. Nanti kita bincang kat hujung. Kalau saya lupa tolong ingatkan tuan-puan dia kena khususkan daripada awal. Kita persiapkan. Ustaz, kami tak ada bilik lebih Ustaz. Kami pun duduk rumah kecil je, anak-anak ramai kan. Tak kisah tuan-puan, khususkan satu tempat. Contoh semalam saya live di Facebook. Kuis. Saya dulu pelajar Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor Kuis. Sekarang pun masih dalam bidang saya sambung sarjana master peringkat dakwah di Kuis juga. Pensyarah saya bagi tahu, dia kata, saya Akram, saya buat ruang tamu tu jadi musalla surau. Dia design lah, dia alih sofa-sofa semua, letak sejadah siap-siap, sejadah imam. Lepas tu dia dah beli stand Al-Quran untuk suami dia jadi imam. Dah beli letak depan siap-siap. Kemudian di penjuru ruang tu ada minyak-minyak wangi kan, nak bagi sesuai lah. Kemudian ada design ayat Quran, tutup supaya tak mengganggu khusyuk ketika solat dan sebagainya. Alhamdulillah. Ni antara yang kita boleh praktikkan terus selepas pada ni. Ada orang tanya, Ustaz, boleh tak kami nak pasang lampu raya sebagai tanda gembira bukan setakat Syawal, kita gembira dengan kedatangan Ramadan? Boleh. Kan? Pasang lampu kelip-kelip kat luar rumah. Boleh. Orang tanya, Kak Leha, seronok awal benar nak raya? Tak ada, bukan nak raya ni, seronok Ramadan. Kita, masalah orang kita ni adalah lebih seronok sambut Aidilfitri berbanding Ramadan. Terbaliklah dengan para sahabat. Betul. Lantik imam Bilal untuk siap. Betul. Kena lantik siap-siap. Buat jadual. Macam saya 6 adik-beradik lelaki semua. Kami semua boleh jadi imam. Boleh susun lah Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Tapi dah sebab PKP ni masing-masing lah kat rumah masing-masing kan. Okey, baik. Itu yang pertama. Sunnahnya Rasulullah dan para sahabat gembira menyambut kedatangan Ramadan. Nabi terjemahkan dengan doa, dengan memohon keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala, istighfar dan solat sunat taubat sebagainya. Dan yang ketiga tadi saya sebut, gembira Ramadan ni kita boleh buat dengan kaedah kita masing-masing. Antaranya mempersiapkan tempat ruangan khusus. Kita nak solat, baca Quran di mana dan sebagainya, insya-Allah. Boleh. Baik. Okey, setakat tu yang pertama, clear tuan-puan? Macam biasa, kalau clear kita pakat tulis dekat chat ni cantik pula. Cantik. Silakan. Kalau clear tulis cantik tuan-puan. Kan?
Tanda Ramadan yang nak masuk ni Ramadan yang cantik, insya-Allah. Oh, aktif semua kan? Alhamdulillah. Betul lah, baru seronok sikit. Nasib baik saya tak buka tingkap ni, saya tutup dengan lansir. Kalau saya buka, mau jiran tengok, kesian ustaz tu. Muda-muda cakap seorang-seorang kan. Cakap dengan laptop. Gurau tuan-tuan, minta maaf lah. Baik, yang kedua, jom kita masuk. Yang kedua, Ustaz Wei tolong bagi surat amaran kalau saya terlajak masa ni. Okey, yang kedua. Yang kedua, saya nak terus sahut yang Ustaz Wan intro dalam mukaddimah tadi. Alhamdulillah, Puan Safizah, tak apa, kami okey je. Alhamdulillah. Kita berhenti azan isyak boleh ke semua? Oh. Gurau. Baik, yang kedua. Kita nak tengok sunnah Rasulullah, iaitu Rasulullah makan sahur. Yang Ustaz Wan mukaddimah tadi. Baik, bagaimana Rasulullah dengan sahurnya? Okey. Pertama, kalau dari sudut bahasanya, sebenarnya difahamkan di depan saya ni guru-guru juga. Biasa kita bermain dengan ta'rif ataupun pengertian. Kita kena beza sahur. Sahur ni adalah makanan sahur. Suhur, ada satu lagi, suhur. Sahur SA, suhur SU. Kan? Baik, SU, suhur adalah tempat makan sahur. Baik. Apa dia sahur? Sahur ni adalah keadaan kita makan sebelum bermula daripada tengah malam sampailah menjelang azan subuh. Itu waktu sahur. Mana Ustaz, pukul berapa Ustaz? Kita katalah tuan-tuan dan puan, bahasa mudahnya sekitar 12 tengah malam. 12 ni sampailah jam subuh lah, 5.45 ke waktu subuh kita ni. Itulah waktu sahurnya. Okey. Kemudian kenapa nak sahur? Kenapa Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk bersahur? Antaranya ulama sebut dalam kitab dua sebab. Dua sebab ni masyhurlah ditulis dalam kebanyakan. Pertama adalah untuk menguatkan badan, memberikan kekuatan kepada kita untuk berpuasa sepanjang hari. Yang kedua, sahur ni penting kerana membezakan adat ahlul kitab. Saya ulang yang kedua, yang pertama tadi untuk menguatkan badan. Yang kedua ni Rasulullah menganjurkan untuk kita bersahur untuk membezakan dengan puasa ataupun amalan ahlul kitab. Siapa dia? Kalangan Yahudi dan Nasrani. Membezakan amalan. Sebab apa? Mereka ini tidak bersahur. Kan? Tidak bersahur. Maksudnya macam mana? Begini. Baik. Bagaimana sunnah Rasulullah dalam bersahur? Ni kita jelaskan. Rasulullah menganjurkan pada kita untuk bersahur ni, kaedah dia adalah melewatkan sahur. Kunci dia adalah takhirus sahur. Sahur ni biar lewat. Kan kita bincang tadi, sahur ni bermula bila? Bermula tengah malam sampai subuh. Maknanya kalau kita sahur pukul 2, sahur tak? Sahur. 3 pagi, sahur tak? Itu nama dia sahur juga. Sebab tengah malam sampai subuh kan? Tapi sunnah adalah sunnah dan sunat. Ni sekali. Kan? Maknanya pahala sunnah pun dapat, pahala sunat pun dapat. Ni kita lupa nak sebut tadi. Dua-dua ni ada pahala. Buat benda sunat, dapat pahala sunat. Buat benda sunnah, dapat pahala ittiba' sunnah. Mengikut sunnah Nabi SAW. Okey. Baik. Melewatkan sahur. Maknanya sahur ni mesti dilewatkan. Menghampiri waktu untuk azan subuh. Mesti dilewatkan. Okey. Baik. Bagaimana Rasulullah bersahur? Antaranya Rasulullah bersahur dengan rutab ataupun kurma. Tuan-tuan, kalau nak buat nota, kegemaran Rasulullah, sunnah Rasulullah adalah bersahur menggunakan rutab. Rutab ni kurma muda. Kalau tuan-tuan biasa tengok, tak kisahlah Yusuf Tayyub ke, hak mana Tayyub ke, kan? Jangan Yusuf Taib, sudah Taib tu ayah saya. Kurma rutab ni adalah kurma yang basah. Kurma basah kan kita tengok basah
Nak kata lendir tak lendir tapi dia basah. Iaitu kurma rutab. Ini kegemaran Nabi SAW dan inilah sunnah yang nombor 1 ranking dia. Nabi bersahur menggunakan kurma rutab. Macam kita, banyakkan kita dalam stok-stok peti ais kita ni, kurma yang kita dah beli kadang-kadang kurma tamar. Terutama kalau pergi tempat Arab, sebut kurma ataupun tamar ni bermaksud kurma kering. Kalau nak cari yang basah ni, kita akan sebut rutab. Mana orang Arab ni faham, okey, maknanya dia nak kurma muda yang basah. Dia tak panggil tamar. Tamar ni kurma kering. Jadi Nabi bersahur dengan rutab. Okey. Kemudian Rasulullah juga bersahur dengan seteguk air dan sesuap makanan. Saya ulang, seteguk air dan sesuap makanan. Ya, betul. Puan Nurhaniza, kurma muda, rutab. Alhamdulillah. Baik, masa nak saya sebut tadi, seteguk air dan sesuap makanan. Apa dalam fikiran tuan-tuan dan puan? Ustaz, biar betul sikitnya Rasulullah makan sahur. Ya, ini sunnah. Sunnah Rasulullah sahur adalah dengan kadar makanan yang sedikit. Ni kita kita kadar sahur dengan iftar sama. Kan 2 kali tambah sama juga. Dapatlah pahala sunnah bersahur tapi tak dapat sunnah kadar makanan sahur Nabi SAW. Kan? Sedapnya kurma muda, ya betul. Lembut je kan kurma muda ni. Jadi tuan-tuan, nota yang kita boleh ambil adalah Rasulullah bersahur dalam kadar yang sedikit. Siapa nak try macam Rasulullah pun boleh. Seteguk air je minum, sesuap makanan sahaja. InsyaAllah. Dan saya yakin kita yang dah berpengalaman puasa tuan-tuan, praktikalnya memang kalau makan banyak kita akan letih sepanjang hari Ramadan. Betul kan? Pertama letih, yang kedua lesu lepas habis solat subuh tu, orang lain dah baca Quran dah, nak habis juzuk dah, kita nampak bantal katil balik lah. Lagi-lagi hujung minggu kan, musim PKP ni pula, bukan work from home dah, sleep from home. Kan? Jadi hikmah daripada sunnah Nabi SAW, sedikit makan pada waktu sahur. Yang ketiga, bagaimana sahur Rasulullah SAW? Rasulullah SAW berhenti pada waktu imsak. Rasulullah berhenti pada waktu imsak, tuan-tuan. Imsak ni lama mana Ustaz? Tuan-tuan puan, lama mana imsak ni? Imsak ni sekitar 10 ke 15 minit sebelum solat subuh. Lepas tu Ustaz, kalau kami makan lagi sampai azan, kan? Molek-molek habis minum air tu, Allahu Akbar, tak ada masalah. Dari sudut hukum, kaedah fiqh, dari sudut hukum fiqh, sah. Yang tak sah, lepas hayat ala solah tu baru telan. Tu batal puasa dia. Tapi nak sebut dari sudut sunnah, Rasulullah stop sahur 10 ataupun 15 minit sebelum azan subuh. Baik, apa tujuan? Tujuannya menjadi amalan Rasulullah dan para sahabat. Ketika azan subuh, Rasulullah dan para sahabat telah pun berada di ruang solat. Sebaiknya kita cuba praktik begitulah. Kita musim PKP ni tak boleh nak ke masjid surau. Kalau orang yang sebelum ni subuh dia, Ramadan subuh memang kat masjid, bukan setakat maghrib isyak, alhamdulillah. Tapi kita yang semua akan beribadah di rumah sepanjang Ramadan ni, kan? Apa kata kita cuba praktikkan 10-15 minit waktu imsak ni, kita dah berhenti sahur, semua dah ambil uduk, semua dah duduk di tempat solat. Alhamdulillah. Ini mengambil sunnah Nabi SAW. Okey, boleh kita? Okey, untuk sahur setakat tu tuan-tuan, jelas ke? Kalau jelas tulis apa pula tadi cantik ni, handsome. Semua kena tulis dekat chat tu handsome. Oh, macam-macam. PUSA ni lain. Masya-Allah. Okey. PPISM KDABB. Oh, panjang nama. Baik, alhamdulillah.
Handsome Sokmo. Kan. Baik. Yang ketiga, jom kita masuk. Ustaz Wei, boleh lagi kita Ustaz Wei? Masa kita ni, pukul 4, 6 minit dah. Okay, baik. Alhamdulillah. Penceramah ni macam ni lah tuan-puan. Tuan-puan pun biasa mengajar, faham lah kan? Sebelum ceramah bukan main bimbang. Apalah aku nak cakap ni kan? Sekali dapat cakap, dah kena stop pula, dah kena halang pula. Naik share. Baik, yang ketiga, tuan-puan. Yang ketiga, sunnah Nabi SAW pada bulan Ramadan adalah kita jangan pergi berbuka lagi. Lepas sahur apa kita buat? Nabi Rasulullah SAW sepanjang harinya dan malamnya Rasulullah membanyakkan pembacaan, baca dan tadarus Al-Quran. Terima kasih Ustaz Hanif. Nota cantik tu. Tuan-tuan boleh ambil nota ni. Alhamdulillah. Mendapat jariah menulis nota. Baik. Apa poin kita tadi? Yang ketiga, sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah banyak dan tadarus Al-Quran. Banyak baca dan membanyakkan tadarus Al-Quran. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Baik, tuan-puan. Kenapa? Sebelum tu kita nak pergi. Kenapa Rasulullah banyak membaca Al-Quran? Sebab Al-Quran ni istimewanya, tuan-puan tengok Ramadan ni sangat cantik. Ramadan dan Al-Quran. Pertama, Ramadan ni memang bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Memang Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Tetapi kita semua ni yang disebut sebagai bakal jenazah. Kalau saya mukaddimah tadi dengan Allahyarhamah Ustazah Syadia Abbas, bagaimana suami dia ambil gambar keadaan liang lahat yang sangat cantik, subhanallah. Tukang gali kubur pun sebut pada suami dia, Ustaz Azman dia kata, ish, kami jarang gali kubur cantik macam ni. Kalau tuan-puan rajin, boleh search balik liang lahat Ustazah Syadia Abbas ni, macam letak papan di bawah tu. Padahal tanah betapa licin, cantik. Subhanallah. Kita harap ini kubur tanda-tanda orang yang husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Kita juga akan bertemu saat kematian. Lepas kita mati, tuan-tuan, kita akan dibangkitkan menuju ke padang mahsyar. Mahsyar satu tempat keadaan yang belum lagi dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain Allah buat semua dah. Syurga Allah buat dah, neraka Allah buat dah. Semua dah Allah buat. Tapi mahsyar belum lagi dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mati kita ni, kita akan duduk di alam barzah selama yang ditentukan oleh Allah. Kemudian kita akan dibangkitkan. Man ba'asana min marqadina hadha. Siapakah yang membangkitkan kita daripada perkuburan ini? Yasin kita baca tu. Lalu orang beriman akan mengatakan, hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Inilah apa yang telah dibenarkan oleh Ar-Rahman, Allah, wa sadaqal mursalun, yang telah dibenarkan oleh para rasul terdahulu. Lalu kita akan berjalan ke mahsyar. Tuan-tuan dan puan, Aisyah radhiyallahu anha pernah tanya Rasulullah, Rasulullah, bila Nabi kata kita ni akan bangkit dalam keadaan telanjang, tak berpakaian. Aisyah tanya Rasulullah, malulah aku, orang tengok aurat aku. Kata Aisyah. Lalu kata Rasulullah, wahai Aisyah, waktu itu setiap orang hanya berjalan dengan memikirkan apa yang akan berlaku di hadapan. Tak sempat dah nak tengok orang lain. Apalah nak jadi kat depan. Apalah nasib aku kat depan ni. Semua berjalan. Kenapa? Waktu itu masing-masing mencari perlindungan untuk selamat masuk syurga Allah. Menariknya tuan-tuan dan puan, selain daripada syafaat Nabi SAW, Rasulullah SAW, ada dua makhluk yang akan menyelamatkan kita. Berdasarkan hadis Nabi SAW, apa Nabi sebut? As-siyamu wal Qur'anu yushafi'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Subhanallah. Apa kata Rasulullah? As-siyamu, pertama yang akan memberi syafaat, yang akan menyelamatkan kita di hari akhirat kelak adalah as-siyam, puasa kita. Ni puasa kita nak masuk esok ni. Kita nak sahur kejap lagi, kemudian esok nak start 1 Ramadan puasa siang hari ni, itu akan menjadi syafaat penyelamat kita satu.
Yang kedua, wal Quran. Al-Quran yang akan memberi syafaat. Yusyafi'ani, kedua-dua mereka ini makhluk Allah ni juga akan menyelamatkan kita di hari akhirat kelak. Tapi siapa yang akan dapat syafaat ni? Bukan orang yang beli Al-Quran di Mekah mahal-mahal letak kat almari. Itu tak jadi. Yang jadinya dia beli Al-Quran dah lah mahal. Besar pula tu. Baca Al-Quran. Bersahabat dengan Al-Quran. Sehingga dia digelar sebagai iyalullah. Apa tu iyalullah? Orang yang menjadi ahli keluarga Allah. Siapa mereka? Orang yang hidup dia dengan Al-Quran. Hafal Quran, rajin baca Quran, sikit-sikit Quran, sikit-sikit Quran, sikit-sikit Quran, sikit-sikit WhatsApp. Kita lah tu. Sikit-sikit Facebook. Kita lah tu. Tapi iyalullah ni sikit-sikit Quran. Apa berlaku? Mereka ini akan diselamatkan di Yaumul Mahsyar. Hari kedatangan mahsyar kelak. Sebab itu Nabi SAW bila sebut bulan Ramadan, Nabi akan membanyakkan bacaan Al-Quran. Dan Rasulullah sunnahnya bertadarus Al-Quran. Sebab tu tadarus yang kita duk buat dekat Masjid Surau sebelum pada ni bukan amalan biasa-biasa, dia adalah amalan yang diasaskan oleh Nabi SAW. Tapi Rasulullah tadarus dengan siapa tuan-tuan? Nabi tadarus dengan Jibril alaihissalam. Baca berdepan. Baik, jom kita faham konsep tadarus. Kejap nak kuatkan ekor ni. Panas pula ceramah ni. Okey. Baik. Apa tadarus? Tadarus ni bagaimana tuan? Tadarus ni, kunci dia adalah seorang baca, yang lain dengar dan semak bacaan. Itu tadarus. Ada tukang baca, ada tukang dengar dan semak ataupun cek bacaan. Cantik sangat dah musim PKP ni, kita duduk di rumah, kita ambil sunnah Nabi, tadarus Al-Quran, kita buat di kalangan ahli keluarga kita. Ustaz, kena buat malam ke? Tak semestinya. Tak kisah. Orang perempuan boleh bincang. Setengah orang anak kecil, anak tidur awal. Tidur pukul 10, 9.30 tidur dah. Cantik. Lepas tidur ke anak, tadarus. Tak ada masalah. Ustaz, meriah lah Ustaz. Anak saya ni siang baru tidur. Malam berjaga Ustaz. Tadarus. Siang waktu anak tidur, tadarus. Anak kecil lah. Ataupun ajak sekali anak-anak duduk kiri kanan kita. Bertadarus. Kan? Masing-masing baca Quran. Isteri baca, suami sema. Kan? Ustaz, kami ni ABC Ustaz. Apa dia ABC? Allah bagi cuti. Datang haid, tak boleh puasa Ramadan, apatah lagi baca Quran. Tak ada masalah. Suami tetap boleh tadarus dengan isteri. Tapi syaratnya, isteri lah tukang semak, tukang cek. Suami je boleh baca. Tapi isteri jangan pegang Quran pula. Cek bacaan suami dia, betulkan bacaan suami. Maka kita bertadarus Al-Quran. Ini sunnah Nabi SAW. Banyak mana ustaz nak baca Quran ni, tak kisah tuan-tuan. Buat ikut kemampuan kita. Adapun Nabi SAW, bila masuk bulan Ramadan, Rasulullah mengkhatamkan Al-Quran. Mengkhatamkan Al-Quran. Kalau kita nak ambil motivasi, ulama' terdahulu pun boleh. Antaranya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, imam pengasas mazhab Syafi'i, beliau khatam Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 2 kali khatam. 2 kali khatam Al-Quran. Kan? Ada yang khatam Al-Quran sehari 2 kali khatam Al-Quran. Subhanallah. Sehari khatam 2 kali Quran. Ada ulama' terdahulu, ulama' salah yang khatam Al-Quran di antara Maghrib dan Isyak. Ada yang khatam 4 kali, 2 di siang hari, 2 di malam hari. Sehari khatam Al-Quran. Ada yang khatam Al-Quran 8 kali tuan-tuan. Subhanallah. 4 kali khatam waktu siang, 4 kali waktu malam. Ini kedudukan mereka dengan Al-Quran. Subhanallah. Mana benda yang sangat besar lah. InsyaAllah. Jadi yang ketiga ni kita sebut, Rasulullah sunnahnya pada bulan Ramadan, Nabi banyak membaca Al-Quran dan tadarus Al-Quran. Okey? Boleh kita selesai poin yang ketiga. Yang ni kalau semua clear ataupun ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada soalan boleh tulis good.
InsyaAllah. Kalau tak ada soalan, tulis good. Kalau ada soalan, terus je tanya soalan di ruangan chat kita ni. Ataupun tadarus online. Tadarus online pun boleh, tak ada masalah Ustaz Awal. Alhamdulillah. Boleh nak tadarus online pun tak ada masalah. Buka macam ni kan, Webex ni. Pakat tadarus boleh juga. Asalkan line clear. Alhamdulillah, semua good ni. Okey, Ustaz Awal, kita nak pergi lagi ke nak buka soalan dulu? Macam mana pandangan? Tuan-tuan perempuan, macam mana pandangan? Kita nak pergi lagi ke? Ataupun nak buka soal jawab dulu? Kita dah part 17 ni. Ataupun gini saya ambil satu lagi. Tentang berbuka puasa, boleh ya? Okey, cantik. Kita ambillah satu lagi. Yang keempat. Nak tanya doa mula masuk Ramadan malam ni. Saya ada rujuk, tuan-tuan, soalan yang baik. Saya ada rujuk satu kitab. Kitab nama dia Nawaitu Sawma Ghadin. Karangan Ustaz Muhadir Haji Jul. Beliau ada ajarkan kepada kita beberapa doa yang menjadi amalan sebelum pada ini bila masuk kepada bulan Ramadan Al-Mubarak. Ada doa panjang, ada doa pendek. Kita ambil yang pendek dulu. Yang panjang tu kita pakat cari. Ini kitab kalau nak tengok gambar. Nawaitu Sawma Ghadin. Karangan Ustaz Muhadir Haji Jun. Okay, di bahagian belakang ni ada disenaraikan amalan bulan Ramadan. Saya ambil satu doa yang pendek yang saya yakin tuan-tuan perempuan pun boleh dapat. Saya minta maaf tak sempat kita nak buat dalam slide. Kalau ada boleh pakat tengok kan. Saya sebut dulu, line kita pun clear alhamdulillah. Antaranya diajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna khairahu wa barakatahu wa nurahu wa na'udzu bika min syarrihi wa syarri ma ba'dahu. Allahumma rzuqna khairahu wa barakatahu wa nurahu wa na'udzu bika min syarrihi wa syarri ma ba'dahu. Ataupun terjemahan dia, tuan-tuan boleh salin terjemahan dia. Ya Allah, rezekikanlah kami kebaikan padanya bulan Ramadan. Rezekikan kepada kami kebaikan padanya bulan Ramadan, keberkatan dan cahayanya. Kita minta tiga pada Allah Ramadan ni, rezekikan kepada kami kebaikan pada bulan Ramadan, keberkatan dan cahayanya, dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan dan keburukan sesudahnya. Kami berlindung kepadamu dari keburukannya, makna apa-apa perkara buruk yang akan datang dalam bulan Ramadan, amalan-amalan buruk kita ni kita minta berlindung daripada Allah, jangan dilakukan pada bulan Ramadan. Wa syarri ma ba'dahu, dan keburukan sesudahnya, bermaksud selepas Ramadan ni pun kita dah minta Ramadan ni jauhkan perkara buruk kita daripada berlaku bulan Ramadan. Masuk Syawal dan bulan seterusnya pun kekal istiqamah kita dalam bulan Ramadan sebagaimana amalan kita di dalam bulan Ramadan. Itu antara contoh doa yang boleh kita buat. Yang lain tuan-tuan puan, antara yang disebut di sini adalah kita boleh istighfar tidak kurang 100 kali. Astaghfirullahalazim tidak kurang 100 kali. Maknanya masuk solat maghrib kejap lagi, habis solat maghrib, solat sunat ba'diyah, ataupun sebelum solat sunat ba'diyah, habis solat sunat maghrib, habis solat fardu maghrib, kita istighfar tidak kurang 100 kali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat dua benda inilah yang mudah kita amalkan. Yang lain tu tuan-tuan insya-Allah boleh kita tengok
semulalah dalam kitab kita ni. Baik, Tuan Syahrudin bin Miswan. Solat sunat witir dibuat setelah selesai tarawih. Jika nak solat malam, kena solat witir. Tak ada masalah. Tak ada masalah untuk orang perempuan. Katalah kita habis semayang 8 rakaat. 8 rakaat malam ni lah. Malam ni mula tarawih kan? Lupa pula. Malam ni mula tarawih, jangan lupa tuan. Habis 8 rakaat, solat witir. Boleh. Bangun semayang witir dengan jumlah rakaat yang ganjil. Sama ada 1 ataupun 3. Afdalnya 3 rakaat. Kemudian tidur. Orang dah kata tidur. Tidur-tidur bangun. Bangun malam, kita pun tahajud, taubat, hajat. Kemudian nak witir lagi sekali. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab syarat witir adalah dilakukan selepas solat sunat, solat fardu isya. Maknanya bila kita dah solat isya, sah dan boleh untuk kita melakukan solat sunat witir. Tak ada masalah. Okay kan? InsyaAllah clear kan? Tu ada nota alhamdulillah. Doa tadi, ya Allah rezekikan kami pada kebaikan bulan Ramadan, keberkatan cahayanya, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan dan keburukan sesudahnya. Aywa. Betul tu. Doa ni boleh diamalkan. Satu lagi yang saya kongsi tadi, istighfar tidak kurang 100 kali selepas solat fardu maghrib, iaitu bermula masuk Ramadan. Baik, saya nak ambil last yang keempat tuan-tuan. Sunnah Nabi SAW. Lepas tu kita sembang-sembang soal jawab insya-Allah. Sampai 4.45 kita kan. Baik, yang keempat, sunnah Rasulullah SAW adalah berbuka puasa. Nabi berbuka puasa. Ini sunnah. Kalau Ustaz macam dah memang kita buka puasa pun yes. Tapi mungkin sebelum ni kita tak sedar iftar atau buka puasa ni adalah sunnah. Maka lepas ni sambil-sambil buka puasa kita niat juga ianya adalah mengikut sunnah Nabi SAW. Apa dalil? Dalilnya adalah ketika 3 orang sahabat datang ke rumah Nabi SAW bertemu dengan isteri baginda Rasulullah SAW. Minta cerita, bagitalah pada kami apa amalan Rasulullah yang menyebabkan Rasulullah ni menjadi kekasih Allah, masuk syurga begini-begini. Maka isteri Rasulullah pun cerita begini-begini. Molek cerita tu, 3 orang sahabat ni pun kata, yang pertama kata kalau gitu aku nak berpuasa sepanjang hari, tak nak berbuka. Dia nak puasa sampai tak nak iftar. Oh, advance. Kan? Yang kedua kata, kalau gitu aku nak solat malam, tak nak tidur. Qiyamul lail je, tak nak tidur. Daripada isyak tu sambung. Sampai cerah matahari naik, sampai subuh, tak nak tidur. Yang ketiga, lagi power tuan-tuan, sahabat ni kata, kalau gitu aku tak nak mendekati wanita, tak nak berkahwin. Sebab apa? Kalau kahwin ni membantu keamalan, aku nak bujang sampai ketua. Yang tak ada jodoh tu satu bab lah. Ni yang memang tak mau kahwin. Lalu sahabat ni pun pergi. Rasulullah balik. Bila Rasulullah balik, isteri Rasulullah pun bagi tahu. Tadi sahabat datang begini-begini. Lalu Nabi panggil 3 orang sahabat tadi. Nabi saya ringkaskan. Rasulullah kata, akulah manusia yang paling dimuliakan oleh Allah. Akulah kekasih Allah. Mana Nabi nak sebut, Nabi ni adalah darjat yang paling baik. Dalam keadaan Rasulullah paling baik ini, kekasih Allah dijamin syurga ini, kata Rasulullah, aku berpuasa dan aku berbuka puasa. Itu sunnah tu. Kita sebut tadi, sunnah Nabi sebutkan. Nabi kata aku paling baik, tapi aku berpuasa dan aku buka puasa. Aku juga bangun malam dan aku tidur malam. Nabi tidur juga, bukan sampai tak tidur. Dan kata Rasulullah, aku juga berkahwin. Itu yang Nabi tutup hujung hadis tu. Siapa yang meninggalkan sunnah aku, maka dia bukan daripada kalanganku. Maka bila kita dah tahu ianya sunnah Nabi, kita buat kerana sunnah. Baik, tuan-tuan dan puan. Bagaimana Rasulullah berbuka puasa? Pertama, kita ulang balik sebagaimana sahur tadi, Rasulullah berbuka dengan rutab ataupun rata.
Siapa ingat rutab ni apa dia tadi? Rutab ni adalah kurma muda ataupun kurma basah yang berair, kurma basah tu. Kalau kita pegang lembek, lembut tu. Itu kurma sunnah Nabi SAW untuk berbuka dan sahur. Ada juga orang sebut kurma kegemaran Nabi, kurma ajwa. Betul juga. Cuma ni kurma yang Nabi guna untuk berbuka. Kurma rutab. Baik. Kemudian berapa banyak? Berapa biji Ustaz? Ulama menyebutkan sunnahnya Rasulullah berbuka dengan bilangan yang ganjil. Sama ada sebiji. Satu kurma rutab tadi. Kalau tak boleh satu, 3 biji. Kalau ada banyak, 5 biji. Kan? Moleknya nak ambil berapa Ustaz? Tak kisah. Kalau biasa kita buka di masjid, tempat ramai, kita ambil sebiji je. Dah memang dia hidang, masjid pun hidang sebiji je. Kan takkan nak ambil orang sebelah, mau siku kita ni. Tapi ala-ala kita kat rumah, musim-musim PKP ni, stok kurma pun banyak. Kan? Kita berbuka dengan 3 biji kurma ataupun 5 biji. Poinnya adalah sunnah berbuka dengan bilangan kurma rutab yang ganjil. Kan? Ustaz, kalau tak ada kurma bagaimana? Okey. Kalau tak ada rutab, barulah pergi kepada kurma ataupun tamar. Kurma kering tadi. Ustaz, tak ada pula kurma kering. Barulah turun kepada seterusnya adalah manisan. Manisan-manisan yang lain. Okay? Apa-apa benda yang manis. Kalau tak ada juga, barulah turun kepada air segelas air kosong dan sebagainya. Baik. Sunnah Nabi juga, tuan-tuan dan puan, Rasulullah berbuka dulu sebelum menunaikan solat maghrib. Rasulullah berbuka dulu sebelum menunaikan solat maghrib. Asalkan syarat berbuka. Kita terlalu timbul soalan, Ustaz. Lepas tu, macam mana? Nak makan nasi dulu ke ataupun makan nasi lepas solat? Tak kisah. Sebab poinnya adalah berbuka. Yang menyalahi sunnah adalah solat dulu. Baru buka puasa. Maknanya kalau tuan-tuan nak makan kurma ataupun rutab dulu, lepas tu solat, lepas tu makan nasi. Boleh. Tetap juga menepati sunnah iaitu dah berbuka sebelum solat. Ataupun Ustaz, saya nak makan rutab, kurma, lepas tu nasi, lepas tu solat pun boleh juga. Masih terangkum di dalam sunnah Nabi SAW sebab dia telah berbuka dulu sebelum menunaikan solat maghrib. So tak ada masalah, ikut selesa kita masing-masing. Kalau ikut perbahasan kat situ, dia jadi banyaklah pula. Antaranya makanan yang dah dihidangkan. Sebaiknya dimakan dulu. Beberapa kan kadang-kadang kita pernah bincang, tuan-tuan mungkin pernah dengar pada asatizah ustaz lain, benda-benda yang akan menghalang khusyuk dalam solat. Antaranya adalah makanan yang telah dihidangkan. Kena makan dulu baru sembahyang. Antaranya lagi suami isteri yang berhajat. Suami isteri yang berhajat. Yang dah kahwin tu fahamlah insya-Allah. Maka selesaikan hajat dulu baru solat. Bimbang tengah sembahyang tu terketar-ketar, tak khusyuk. Kan? Yang ketiga apa lagi? Ulama kata pada kita nak membuang hajat. Tadi nak berhajat, ni nak buang hajat. Nak buang hajat besar, hajat kecil. Nak kencing, nak berak ke, selesaikan dulu barulah didirikan solat. Maka dalam berbuka puasa dan tuan-tuan, yang penting adalah kita bincang dengan keluarga kita apa benda yang menjamin khusyuknya solat kita. Tak ada masalah. Masih lagi terangkum dalam sunnah Nabi SAW. Baik, bonus tambahan. Macam mana Nabi pegang kurma rutab tadi? Berdasarkan Ka'ab ibnu Malik. Ka'ab ibnu Malik pernah menyatakan dalam Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan Rasulullah SAW. Apa kata Ka'ab ibnu Malik? Kana Rasulullah SAW ya'kulu bi asabi'ihi thalath wa yal'akuhum. Kata Ka'ab bin Malik, Rasulullah memegang rutab ya'kulu bi asabi'ihi thalath. Siapa tengok dekat skrin ni, ni 3 jari ni. Ibu jari, lepas tu jari telunjuk, jari tengah. 3 ni Nabi kepit buah tamar tu. Macam mana saya nak kepit ni?
Saya kepit tudung pen ni lah. Nabi pegang begini. Rasulullah pegang begini Nabi pegang bi asabi'ihi thalas dengan 3 jari ini. Kemudian selesai makan ni, apa Nabi buat? Wahayal aquhum. Nabi menjilat-jilat jari tadi. Kan? Sebab tu jangan main-main iklan KFC sedap sehingga menjilat jari. Itu sunnah tu. Kan? Boleh jadi yang buat motor KFC ni dia sempat sekolah pondok, sekolah mak tahfiz pun. Menjilat jari ni adalah sunnah Nabi SAW. Kita kena buat insya-Allah. 3 jari. Maka lepas ni kalau kita makan rutab, kita tengok kalau orang tu bukan 3 jari, dia ni orang yang belajar ni. Dia ikut sunnah ni. Pegang 3 jari. Jangan pula makan nasi 3 jari. 2 jam baru habis. Habis solat maghrib. Yang menjadi sunnah 3 jari ni untuk rutab ataupun tamar, kurma tadi insya-Allah. Okey, boleh kita? Baik, saya ingat kita pergi sembang-sembang sikit insya-Allah sebelum kita mengakhiri ni, iaitu dengan kalau ada soal jawab ataupun tuan-tuan dan puan nak tambah, nak betulkan beberapa amalan sunnah yang kita kongsi tadi, boleh silakan insya-Allah. Saya serah pada Ustaz Wan. Okey. Ada soalan sila unmute dan tanya Ustaz, silakan. Nak tanya tadi soalan, saya tengok ada soalan berkaitan dengan apa ni? Solat sunat witir dibuat setelah selesai tarawih. Jika nak solat malam kena solat witir dulu ke macam mana? Ni dah jawab tadi Ustaz Wan. Dah jawab tadi lah. Okey, dah jelas Okey, dah jawab dah. Alhamdulillah. Okey, so sekarang ni berkaitan dengan tuan-tuan nak tanya berkaitan apa lagi? Makan terlalu banyak ke, jadi jatuh makruh ke apa ke, haram ke? Macam mana pula? Berbuka sampai kenyang sangat ni. Sampai tak berhenti lagi ni. Lepas tu malas nak solat tarawih pula tu. Macam mana pula kalau makan banyak sangat? Ya, hukum apa pula tu kalau makan banyak sangat? Ada belaka. PKP, masing-masing masak. Yang order lah, yang pandai puk lah, yang masak lah. Jadi makan banyak sangat. Antara jadi isu jugalah, ya kan? Makan terlalu banyak. Dia sama je Ustaz Wan, sama tuan-tuan, makan banyak ni sama je. Dia tak puasa pun makruh juga. Tahu. Makan banyak sangat. Dia sebenarnya kalau kita bincang dari sudut tasawuf, Ustaz Wan dan tuan-tuan puan, Yes, sir. makan banyak ni salah satu elemen yang boleh menggelakkan hati sebenarnya. Oh, Nak sebut ni pun malu. Ustaz-ustaz ni lah yang makan banyak. gelak hati makan banyak. Sebab kaedah membersihkan hati adalah kurangkan makan. Ini yang dipesan oleh Imam Syafi'i lah. Jadi insyaAllah Ramadan kita cuba praktik kurangkan makan. Okey, ada lagi tak soalan nak ditanya Ustaz? Silakan, ini peluang kita. Kita ada lagi 10 minit sebelum 4:45 untuk bertanya Ustaz apa yang berkaitan. Ini untuk maklumat tuan-tuan, ini saya dah beritahu Ustaz Piu Akram. Ini adalah siri pertama kita amalan sunnah bulan puasa ni, bulan puasa Ramadan ni. Kita insyaAllah dalam bulan Ramadan nanti kita akan ada siri kedua lah tentang amalan sunnah ni. Sebab itulah saya minta Puan Akram lebih detail setiap penerangan berkaitan dengan satu-satu sunnah tu supaya lebih jelas. Maknanya hari ni mungkin ada 4 ke 5, ada 4 ke. So kita akan sambung siri kedua lagi insyaAllah lagi. Yang lain pula. Pokoknya apa yang kita faham dan lebih jelas lah tentang satu sunnah tu. Bukan sekadar tahu je, sahur, okey tahu sahur. Tapi sahur yang macam mana, bagaimana, itulah yang dijelaskan oleh Puan Piu Akram tadi. Okey, silakan puan-tuan kalau ada soalan. Kalau tak ada soalan tulis je lah dah faham lah. Kalau ada soalan silakan bertanya.
Okey, ada? Masing-masing ada tak? Kena faham semua lah. Kalau faham, pihak akhirat kena sambung lagi lah. Yang lain kalau dah faham semua, saya bagi ruang Kalau dah faham semua. Silakan kalau ada soalan. Untuk pihak Akram kalau yang berkaitan dengan tadarus tadi, katakan sekarang ni PKP, tak boleh tadarus kat masjid surau dah. Katakan inilah mungkin tak berlaku dalam kita ni mungkin insya-Allah semua okey. Yang berkaitan ada setengah-setengah mungkin Pak ada ni benda ni rakaman mungkin juga ketua keluarga yang kurang kemahiran Al-Quran ni. Sunat tadarus ni pun ada isu juga macam anak-anak pun kecil-kecil lagi, lepas tu isteri pun kurang ni macam mana dari segi tadarus tu macam mana? Dia adakah cara yang sebab dia nak tadarus tapi dia sedar bahawa dia bacaan dia kurang 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 baik lagi ataupun tak sampai lah dari segi tajwid dia mungkin makhraj ke apa. Macam mana Ustaz? Kalau ada tak pernah jumpa isu yang macam ni? Ada juga Ustaz Wan, kita faham Quran ni semua bermula dengan kosong. Tak ada masalah. Kita juga faham hadis Nabi SAW, orang yang berusaha Ustaz? baca Quran ni pahala dia lebih banyak sebab dengan usaha dan dengan Al-Quran yang dia baca. Jadi kaedah teknologi kita boleh ambil sekarang ni antaranya boleh belajar secara online teruskan. Manalah tahu Hmm. bulan Ramadan ni ada ustaz-ustaz kita yang buka kelas Al-Quran siang hari kan. Kita boleh Hmm. join kelas Al-Quran. Ataupun boleh ajak geng-geng kita ni. Manalah tahu SG ni nak buat Hmm. tadarus online pun boleh. Hmm. Panggil Boleh lah seorang datang macam masing-masing. panggil seorang jadi suatu contohlah pihak Akram jadi Contoh. khalifah dia kita pun bertadarus sama insya-Allah. Okey lah tu good idea jugalah tu dah secara online ni good idea saya rasa satu benda yang mungkin dah dipikirkan oleh ramai kita punya ustaz di luar sana insya-Allah. Okey ada lagi. Kita tak pernah buat lagi kan. Boleh lah try Ramadan ni. Ni new normal namanya new normal Ramadan. New normal ya. Tu ada Ha. soalan tu. Ha. Macam mana kita nak didik anak-anak makan kurma? Sebagai makanan sunnah ni macam kurma sunnah anak-anak tak suka. Macam pelik. Tak pernah makan kurma. Nak didik anak ni Wallah. Mungkin boleh cuba. Terima kasih Puan Puan Siti Azlina. Saya tak tahulah kaedah yang lebih praktikal. Cuma kita boleh cuba adalah kalau kami lah dalam keluarga saya ni, kita tunjuk contoh dulu. Contoh teladan, makan depan anak, sambil-sambil gigit tu menunjukkan ekspresi. Kan kita guru-guru pun ada belajar kan, auditory kinesthetic visual ni. Sambil-sambil kita NLT. makan. Kita tunjukkan, sedapnya, tengok ni, tengok Abi makan sedap, tengok Umi makan, sedapnya, betul kan Abi kan? Sembang suami isteri pula, biar anak tengok. Kemudian tolong suapkan anak tadi, boleh juga. Ataupun tuan perempuan, tak kisah mungkin sekarang ni dah maju dah. Kurma pula ada yang boleh kita proses jadi jus kurma. Pun boleh juga mencapai hajat kurma yang asal tadi tu. Tak ada masalah. Perlahan-lahan lah insya-Allah. Okey. Okey lagi tak? Itu soalan. Boleh Okey tak ke? kalau banyak grup tadarus contohnya lepas tu kita baca lompat-lompat juzul. Sorry. Boleh Okey tak baik. kalau banyak grup tadarus contoh lepas tu kita baca lompat-lompat juzul. Okey. Bila sebut khatam Al-Quran, maksud dia adalah kita baca daripada awal sampai habis. Daripada awal juzuk 1 sampai juzuk 30. Itu khatam Al-Quran. Sebab tu tadarus ni walaupun kita mendengar orang lain baca Quran, kita check tapi kita pun baca secara perlahan ataupun dalam hati kita pun baca supaya kita tak tertinggal muka surat yang sahabat lain tengah baca tu walaupun kita tengah semak bacaan dia. Baca bersama.
Jadi kalau kita masuk banyak grup tadarus, tak ada masalah. Banyaklah pahala sebab banyak grup. Tapi poin dia adalah pastikan kita tidak terlangkah mana-mana juzuk, tertinggal helaian-helaian bacaan. Sebab dibimbingi tak lengkaplah kita secara personal peribadi tu untuk khatam Al-Quran. 30 juzuk tadi. Okey? Boleh, tak ada masalah. Tambah-tambah kita grup WhatsApp sekarang ni kan. Grup ni pun buat bacaan, grup ni buat bacaan. Tak kisah. Yang penting tu ada bacaan yang kita kena pastikan yang habis 30 juzuk kita telah. InsyaAllah. Okey, ada lagi? Ustaz Wan, Tuan Puan, boleh tak kalau kita share, Teruskan. sebab tak ada yang tanya ni, saya sebut dulu lah tentang iktikaf. Teruskan. Bagus juga tu, bagus. Soalan besar ni, macam mana nak iktikaf? Tu dah tanya balik dah tu. Tu pun ada yang tanya tu. Safizah tu daripada Kedah tu. Oh, dari Kedah. Oh, jauh. Sama lah. Kita satu negeri. Cuba cerita sikit Ustaz punya background sikit. Orang tak kenal, dia tak kenal diri dia tadi. Lupa. Dia tanya kamu. Cerita sikit Ustaz sebelum sambil tu. Latar belakang Ustaz sikit lah. Orang kenal tapi tak apa, saya kena sebut sekali lagi. Latar belakang ikut saya ni lahir KL. Kemudian pindah ke Kedah lah. Jadi kalau orang tanya asal mana, saya sebut Kedah. Baling Kedah. Kemudian saya sekolah di Kelantan 6 tahun. Kemudian saya diploma dan degree di KUIS Bangi. Sekarang buat sarjana master pun di KUIS juga. Alhamdulillah berkahwin. 2 orang anak. 2 lelaki. Alhamdulillah. Pekerjaan macam ni lah. Bebas di sana sini. InsyaAllah. Dakwah lah. Okey, iktikaf tadi Ustaz. Okey, jom kita masuk. Iktikaf ni, tuan perempuan, dia ada 2 keadaan. Pertama, iktikaf ni mesti dilakukan di masjid jami'. Okay. Apa maksud masjid jami'? Masjid jami' ni adalah tempat yang didirikan padanya 5 solat fardu berjemaah. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak didirikan solat fardu di situ. Dan kenapa disebut masjid jami'? Masjid tersebut atau tempat solat tadi dilakukan solat Jumaat. Okey. Nak beza macam mana? Kalau tempat tu dilakukan solat fardu berjemaah 5 waktu tapi tak dilakukan solat Jumaat, dia nama masjid sahaja. Macam kat Malaysia, contoh kalau tuan-tuan perempuan pernah pergi Turki. Kalau pergi Turki jelas. Turki ni kalau kita tengok dia tulis Jami'. Okey, maknanya kat situ masjid yang buat Jumaat. Kalau di masjid tu tak tulis Jami', dia tulis masjid, masjid contohnya. Maknanya tempat tu bukan tempat yang dilakukan solat Jumaat. Kan? Maknanya masjid Jami', masjid ghairu Jami'. Mai kat Malaysia semua settle. Kan nama sama aja. Kita kena clear. Baik, kat situ yang boleh iktikaf. Baik. Ringkas, musim PKP ni macam mana? Okey, kita boleh ambil kaedah. Antaranya kaedah ni datang daripada mazhab daripada pandangan Imam Syafi'i, qaul qadim. Qaul qadim ni maknanya fatwa Imam Syafi'i sebelum pada ni. Bukan qaul jadid, makna yang lama. Dan juga ini daripada mazhab Imam Abu Hanifah, iaitu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi membenarkan kita beriktikaf. Syaratnya adalah, ini kena jelas ni, syaratnya adalah kita khususkan tempat solat di dalam rumah. Itu yang saya sebut awal tadi. Bermula hari ini, kita dah kena khususkan, okey, katalah kita ada bilik lebih, satu bilik ni adalah bilik solat sahaja. Maknanya kat situ untuk solat baca Quran.
tidak boleh berlaku perkara lain yang di luar daripada ibadah khusus. Jangan tantu semayang, baca Quran, kat situ jugalah potong bawang, kat situ lah buat kuih ketayak, buat kari pap, uli tepung. Maknanya dia tak jadi tempat khusus untuk solat. Maknanya kalau kita nak iktikaf, khususkan satu tempat untuk solat dalam rumah tu, katalah bilik tadi ataupun ruang tamu jadi tempat solat. Jangan campur elemen lain di tempat tersebut. Kalau berlaku begitu, kita dibenarkan untuk niat iktikaf. Lagi-lagi dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Ini pendapat yang ringan, yang saya yakin insya-Allah kita boleh ambil. Kalau tuan-tuan tak yakin sangat jawapan saya ni, boleh rujuk para mufti, para ulama yang lebih kita yakin jawapan mereka. Tapi secara asas dalam kitab dituliskan begitulah. Kan? Itu pendapat ringan. Pendapat yang berat macam mana? Pendapat yang berat, kita niatkan satu sudut tadi ni sebagai masjid. Dalam rumah kita tu kita niatkan sebagai masjid. Okey, kenapa dia berat pendapat ni? Bila kita niat sebagai masjid, hukum-hukum ke atas tempat yang kita niat tadi tu jadi sama dengan hukum-hukum sebagaimana masjid. Contoh mudah, kita 25 orang ni ramai kalangan perempuan kan, muslimat. Wanita yang dalam keadaan uzur tak boleh masuk ke masjid, begitulah tak boleh masuk tempat yang dia khususkan sebagai masjid tadi. Dia berat. Kan? Sebab kita dah khusus sebagai masjid. Kan? Guru kami pula sebut, dia kata kalau masjid kat luar, sesiapa sahaja boleh masuk untuk sembahyang. Maknanya kalau kita dah jadikan satu bilik kita tu sebagai masjid, kita niat sebagai masjid khusus, tetamu jiran kita ni semua boleh main. Boleh datang solat, boleh duduk iktikaf kat situ. Kita tak boleh halau dia lah. Sebab apa? Sebab itu masjid yang telah kita niatkan. Sebab tu pandangan ni agak berat. Kan? Jadi saya cadang kepada tuan-tuan, kita ambil pandangan ringan menurut mazhab Hanafi tadi, termasuklah ianya terdapat di dalam qaul qadim Imam Syafi'i, iaitu sah iktikaf di tempat yang kita niatkan sebagai tempat khusus solat di dalam rumah kita tadi. Itu dia punya kuncinya lah, insya-Allah. Okey, wallahu a'lam. Clear tak? Okey tak? Puan jelas ke? Kalau jelas, alhamdulillah. Okey, itu kalau kita nak iktikaf lah, lagi-lagi musim PKP kita ni. Khususnya 10 malam akhir dan sebagainya. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan? Saya buka soalan sebelum kita tutup majlis kita pada petang ini. Dah 4.50 minit petang lah. Sedar tak sedar? Okey, pendapat iktikaf di rumah hanya waktu PKP sahaja ke? Asal pendapat ini untuk golongan wanita. Golongan perempuan. Sebab perempuan tidak disunatkan iktikaf di masjid. Yang sunat beriktikaf di masjid ni 3 golongan. Pertama lelaki, yang kedua khuntha. Khuntha ni dia ada 2 alat kelamin. Dia lelaki pun ada kat dia, alat kelamin wanita pun ada kat dia. Dia ni tergolong juga sunat iktikaf di masjid. Yang ketiga, perempuan yang telah lanjut usia. Mana perempuan tua yang telah lanjut usia ni, dia sunat iktikaf di masjid. Selain daripada 3 golongan ni, tidak sunat untuk iktikaf di masjid. Maka untuk perempuan macam kami ni, kami nak iktikaf kat mana Ustaz? Itu yang datang pandangan mazhab Hanafi dan juga qaul qadim Imam Syafi'i tadi, kita boleh iktikaf di rumah. Yang macam saya huraikan tadi lah, di tempat yang dikhususkan sebagai tempat solat tadi. Ya, Puan Fauziah. Tapi bila kita dah PKP ni, tak boleh ke Masjid Surau. Sekali dengan suami, isteri, dua-dua iktikaf di rumah, di tempat solat yang kita sediakan, yang kita khususkan tadi, insya-Allah. Okey, ada lagi tak soalan atau tanya sebelum kita tutup majlis?
451 dah, subhanallah. Dah buka pukul 5 weh. 3 start tadi. 451. Dah Tak sebar. 452 lah. Itulah bila majlis ilmu ni dia tak sedar sikit kita tu. Masa tu masa pantas berlalu. Okey tuan-tuan dan puan, Alhamdulillah, kalau Alhamdulillah. ada soalan boleh. Kalau tak ada soalan, saya minta kita bagi ruang untuk Ustaz ataupun PU Akram untuk beri sebagai kata-kata akhir sebelum penutup majlis ilmu kita untuk siri 1 ini, insya-Allah. Okey, ada tak soalan? Baik. Kalau tak ada tak? Macam dah okey dah tu. Okey Ustaz, silakan berikan sikit kata-kata akhir sebelum kita berpisah dalam majlis ilmu ni, insya-Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Pertama saya ucap terima kasih tuan-tuan dan puan yang setia bersama sehingga akhir. Mudah-mudahan pertemuan kita ni mendapat manfaat di sisi Allah SWT. Dan yang lebih penting insya-Allah mudah-mudahan kita akan lalui Ramadan dengan penuh keberkatan. Apa maksud berkat? Berkat ni kita kena cari tuan-tuan dan puan. Berkat ni Imam Nawawi sebut sebagai berkat ni adalah pintu untuk bertemu keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup kat dunia ni, matlamat paling besar kita adalah mardatillah, keredaan Allah. Tapi nak sampai kepada mardatillah, ianya dimulakan dengan barakah ataupun keberkatan. Maka kita kena cari berkat. Berkat ni apa dia? Berkat ni lagi kata Imam Nawawi, wa aslul barakah kathratul khair wa subutuhu. Berkat ni pada satu benda tadi mendatangkan banyak kebaikan, dan kebaikan tadi berterusan dan berpanjangan. Sebenarnya hikmah yang sangat besar, kita menyambut Ramadan dalam musim PKP di rumah, Allah nak melimpahkan keberkatan ke dalam isi rumah kita insya-Allah. Lagi-lagi dengan bulan yang penuh kemuliaan. Tuan-tuan puan, pilah tamana bincang pun. Kalau di depan saya ni, saya yakin ramai guru-guru. Kalau murid-murid kita ada masalah, akhirnya kita akan jumpa kunci masalah adalah pada keluarga dia, mak atau ayah dia, suasana rumah dia. Maka kita ambillah peluang sungguh-sungguh dengan PKP ni, insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita limpahkan, kita undang keberkatan Allah SWT dalam rumah kita. Maka Ramadan ni kita manfaatkan sungguh-sungguh. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah sebut dalam Quran, kalaulah penduduk satu tempat itu, kalau kita nak mudah faham, kalaulah penduduk isi rumah tadi, kita sebagai isteri, kita sebagai suami, amanu wattaqau, dia ada dua ciri, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Ramadan kita ni nak kejar takwa tadi. Lafatahna alaihim barakah, Allah akan buka seluahnya pintu langit dan juga pintu bumi, keluarnya turun keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi yang akhirnya, insya-Allah sama-sama kita kejar amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita lakukan bulan Ramadan Al-Mubarak. Saya minta maaf salah dan silap, dan insya-Allah saya yakin ini pertemuan pengenalan kita. Kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Jumpa lagi dalam siri seterusnya, ataupun selisih kat mana-mana. Nak selisih kat bazar dah, tak ada bazar lah. Iyalah. InsyaAllah. Allahu a'lam. Terima kasih. Okey, terima kasih Ustaz atas perkongsian kita pada petang ini. Dan untuk makluman juga, besok jangan lupa, besok kita ada PU Izzat pula. Besok ada PU Izzat untuk kita, tapi bukan pukul 2:30 petang. Pukul 2:30 petang esok, bukan pukul 2 petang, 2:30 petang. Ada perubahan jadual ni. 2:30 petang esok PU Izzat akan bersama kita esok. Dan sebelum tu, hari ini terima kasih banyak sekali sahabat PU Akram atas kesudian untuk bersama kita pada petang ini. InsyaAllah doa-doa kita bersua lagi dalam bulan Ramadan ini, insyaAllah dalam pertemuan yang kedua, mungkin yang ketiga dan seterusnya, insyaAllah. Apapun, terima kasih semua yang mengikuti SSG ini, dan siapa juga yang menonton rakaman ini juga ucapkan terima kasih, dan juga moga-moga Allah berkati kita semua, dan moga-moga kita dipanjangkan usia kita dalam bulan Ramadan ini, insyaAllah, dan juga kita akan bersama-sama dapat beribadah. Amin. Okay. Terima kasih lagi PU Akram atas hari ini. Terima kasih Ustaz Noh, wakil daripada JPN KL. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Ya, sama-sama. Kita jumpa lagi pada siri akan datang esok
pada 24 bulan April esok insya-Allah pukul 2:30 petang. Selamat menunaikan ibadah puasa dan moga semua dalam keadaan baik-baik saja insya-Allah lah bulan puasa ni. Okey insya-Allah. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Tasbih kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi.